Assalamualaikum. Pada pembelajaran yang lepas, kita telah mempelajari apa yang dikatakan dengan jirim. Jirim adalah sesuatu yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Dan jirim adalah terdiri daripada zarah. Dan zarah ini ada 3 jenis, iaitu atom, molekul ataupun ion. Dan zarah ini boleh wujud dalam keadaan pepejal, cecair dan juga gas. Dan untuk hari ini, kita akan sambung dengan perkembangan model atom, iaitu kita belajar zarah yang terkecil. Dan atom ini, apa yang ada dalam atom? Atom ini terdiri daripada zarah-zarah yang lebih kecil yang dikenali dengan subatom. Dan sebelum kita mempelajari apa yang dikatakan dengan subatom, kita belajar dahulu berkaitan dengan sejarah perkembangan model atom yang mula diperkenalkan oleh John Dalton. John Dalton telah mengatakan bahawa zarah yang paling kecil adalah atom. Dan bagaimana bentuk atom? Atom ialah jasad berbentuk spera yang kecil dan tidak boleh dicipta atau dimusnahkan lagi. Seterusnya, kajian diteruskan oleh J.J. Thomson yang menyatakan bahawa dia juga telah menemui zarah bercas negatif, iaitu dinamakan sebagai elektron, dan elektron ini terletak di dalam atom. Seterusnya, kajian diteruskan oleh Ernest Rutherford. Ernest Rutherford telah menemui zarah yang bercas positif yang dinamakan sebagai proton, dan dianya terletak di dalam spera tadi itu, tetapi di bahagian tengah-tengah. Kajian berkaitan dengan atom ini telah diteruskan lagi oleh Bohr. Bohr telah menjumpai petala, dan petala ini mengelilingi nukleus, dan di atas petala inilah terletaknya elektron. Kita dapat lihat struktur atom ni dia bertambah maju daripada tahun ke tahun, dan akhir sekali James Chadwick dia telah menyatakan bahawa selain daripada adanya proton, adanya elektron, atom juga mengandungi neutron, iaitu zarah yang neutral. Dan untuk sejarah perkembangan ni, apa yang penting adalah awak boleh mengetahui sejarah susunan daripada mula, iaitu atom yang telah dikemukakan oleh Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr dan juga Chadwick. Yang kita gunakan sekarang ialah Chadwick. Ikutkan susunan ni, DTRBC, dan apa yang dia jumpa? Bagi setiap saintis ini, susunannya ialah, kita ingatkan macam ni. Aku, engkau pun perlu nenek. Okay, jadi Dalton dia jumpa atom. Seterusnya, Thomson menemui elektron, Rutherford menjumpai proton, Bohr menemui petala, dan Chadwick menemui neutron. Jadi senang je lah kita nak hafal dia. Kita hafal ikut dia punya susunan. Okey, seterusnya kita pergi kepada zarah seatom tadi. Kesimpulannya, apa yang ada dalam atom? Dalam suatu atom itu akan ada nukleus. Kat mana nukleus? Nukleus berada di kawasan tengah-tengah ni. Ini adalah nukleus. Dan dalam nukleus ada apa? Dalam nukleus adanya proton yang bercas positif dan juga neutron yang neutral. Nukleus akan dikelilingi oleh petala. Ini adalah petala. Dan apa yang ada dalam petala? Petala ini adalah rumah elektron, tempat elektron ditempatkan. Jadi, ini yang kita perlu tahu berkaitan dengan zarah subatom. Kita ada atom, lepas kita ada zarah subatom. Zarah subatom ini adalah benda yang lebih kecil daripada atom. Dan di dalam jadual perkalaan, kita akan jumpa
unsur yang diwakilkan seperti ini. Dan kalau kita lihat, X ini adalah simbol bagi unsur. E adalah nombor nukleon dan Z adalah nombor proton. Nombor nukleon ini akan mewakili jumlah bilangan proton dan neutron dalam nukleus sesuatu atom. Manakala nombor proton akan mewakili bilangan proton dalam nukleus sesuatu atom. Sebagai contoh, kalau kita lihat dalam jadual berkala, kita akan jumpa unsur natrium. Dia akan ada dua nombor. Nombor yang kecil, 11 adalah nombor proton. Nombor yang besar, 23 adalah nombor nukleon. 23 menunjukkan bilangan proton dan neutron dalam nukleus atom. 11 menunjukkan bilangan proton. Proton ni diduduk dalam nukleus. Dan bagi suatu atom yang neutral, sekiranya protonnya 11, elektronnya juga akan 11. Kalau kita tolakkan nombor besar ni tolak nombor kecil, kita akan dapat 12. Dan 12 ini menunjukkan bilangan neutron. Dan tadi seperti yang kita dah belajar, neutron ini yang duduknya dalam nukleus bersama dengan proton. Maklumat ini penting untuk awak kenal pasti. Okey, kita pergi kepada contoh. Macam inilah kita ada contoh natrium. Simbolnya ialah Na, ada dua nombor. So, nombor proton bersamaan dengan 11. Nombor nukleon 23. Bilangan proton yang terletak dalam nukleus bercas positif sama dengan 11. Bilangan elektron 11. Bilangan neutron yang besar ni tolak yang kecil, kita dapat 12. Selain daripada kita dapat menentukan nombor-nombor yang ada dalam subatom, kita juga perlu boleh untuk melukiskan rajah susunan elektron bagi atom. Saya nak berikan satu lagi contoh sebelum kita masuk kepada rajah susunan elektron bagi atom, iaitu sekiranya kita jumpa unsur dengan simbol Mg, magnesium, ada nombor kecil 12, nombor besarnya ialah 24. Okay, kalau kita ikut susunan, A, nombor protonnya adalah 12. B, nombor nukleon adalah 24. C, bilangan proton adalah 12. D, bilangan elektron sama dengan proton iaitu 12. Dan E, bilangan neutron, nombor besar ni tolak nombor kecil, kita akan dapat 12. Okay, baru kita pergi kepada rajah. Apa yang akan dikatakan dengan rajah susunan elektron. Rajah susunan elektron merujuk kepada bagaimana kita menempatkan elektron dalam sesuatu atom. Dan seperti yang kita tahu, mengikut rajah yang dicadangkan oleh Chadwick, bagi sesuatu atom, tengah-tengah ni adalah nukleus. Di dalam nukleus ada proton dan neutron. Seterusnya, nukleus ini akan dikelilingi oleh petala. Petala ini adalah rumah elektron. Dan dalam rumah elektron ini ada maksima elektron yang boleh ditempatkan. Petala pertama kita boleh tempatkan 2 elektron. Petala kedua kita boleh tempatkan 8.
petala ketiga kita boleh letakkan 8 elektron. So kita lihat. Contoh. Kita ada nitrogen yang mempunyai nombor nukleon 14, nombor proton 7. So macam mana dengan rajah susunan elektron bagi atom nitrogen? So kita kena tahulah berapa elektron yang dimiliki oleh nitrogen. Nitrogen memiliki elektron, bilangan elektronnya akan sama dengan bilangan proton, iaitu 7. So macam mana kita tuliskan susunan elektron? Kita akan tuliskan pada petala pertama, kita boleh isi 2 elektron. Petala yang kedua, kita ada lebihan 5 elektron. Jumlah keseluruhannya adalah 7. 2.5 ini dikenali sebagai susunan elektron. Macam mana dengan rajah susunan elektron? Rajah susunan elektron, kita akan mula dengan melukis nukleus. Oleh kerana unsurnya nitrogen, simbol N kita letakkan kat tengah. Ini adalah nukleus. Pada petala pertama, kita buat satu bulatan. Diisi dengan 2 elektron. Elektron kita wakilkan dengan tanda pangkah. Dan pada petala kedua, maksimum kita boleh isi 8 elektron. Kita isi elektron yang selebihnya, iaitu 5 elektron. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini dikenali sebagai rajah susunan elektron bagi atom nitrogen. Okey, kita lihat contoh yang seterusnya. Kalau kita ada unsur klorin, nombor nukleonnya 35, nombor protonnya 17, bilangan elektron sama dengan 17. Macam mana dia punya susunan elektron? Susunan elektron, petala pertama kita boleh isi dengan 2 elektron. Petala kedua kita isi 8. Kita ada balance lagi 7. Kita isi pada petala yang ketiga. Jadi susunan elektronnya adalah 2.8.7. Kalau kita lukis rajah susunan elektron, kita akan dapat buat nukleus. Petala pertama, bulat ni tak kisah kalau dia tak bulat sangat. Petala pertama kita isi dengan 2 elektron. Petala yang kedua kita boleh isikan dengan 8 elektron. Dan ada lebihan 7 elektron kita akan letakkan pada petala yang ketiga. Tapi jangan tak bulat lah. Kena buat bulat jugalah. Jangan lonjong sangat macam ni. So ada 7. Okey. Ini unsur kita klorin. Bilangan elektron dia akan sama dengan proton. Dan susunan elektronnya, macam mana kita susun elektron dalam atom 287. Ini adalah rajah susunan elektron. Okey, contoh lain. Kita ada aluminium. Ini contoh dia aluminium. Proton 13. Bilangan elektron bagi aluminium bersamaan dengan 13. Ini adalah
rajah susunan elektron bagi atom aluminium. Susunan elektronnya ialah petala pertama ada 2 elektron, dot 8, 3. Ini adalah rajah susunan elektron. Dekat sini nak menunjukkan kita ada 2 jenis rajah sebenarnya. Ini seperti yang saya telah ajar awak tadi, rajah susunan elektron. Satu lagi adalah rajah struktur atom. Bezanya bila rajah struktur atom, kita kena tunjukkan bilangan proton dan juga bilangan neutron. Sebagai contoh, kalau yang tadi itu kita dah buat rajah susunan elektron bagi atom klorin. Kalau kita nak buat rajah struktur atom, kita cuma pada nukleus tarik, kita letakkan bilangan proton, 17 proton, dan kita letakkan bilangan neutron. Mana nak dapat bilangan neutron? Nombor besar ni kita tolakkan dengan nombor kecil. 35 kita letakkan dengan 17, kita akan dapat 18. Okey. Jadi ini saja beza dia. Rajah susunan elektron, rajah struktur atom. Dan bagi pelajar, objektif untuk subtopik ini adalah pelajar boleh mengenal pasti daripada unsur yang inilah. Unsur ni, pelajar dapat mengenal pasti daripada unsur ni, pelajar dapat mengenal pasti yang ini, nombor nukleon, nombor proton, bilangan neutron, bilangan elektron, boleh lukis ini, rajah susunan elektron, dan boleh lukis rajah struktur atom. Daripada atom hidrogen hinggalah ke atom kalsium. Dan ada satu lagi istilah yang nak diperkenalkan iaitu elektron valent. So apa yang dikatakan dengan elektron valent? Elektron valent ialah elektron pada petala yang terluar. Contoh macam inilah. Kalau kita ada aluminium, susunan elektronnya ialah 2, 8, 3. 3 ini adalah elektron valent, elektron yang diletakkan pada petala yang paling luar. Kalau kita pergi kepada yang sebelum ni, untuk klorin, susunan elektronnya ialah 287. 7 ini adalah elektron valent bagi klorin. Begitu juga contoh-contoh yang lain. Dan ini yang saya sebutkan tadi, jadual berkala. Dalam jadual berkala ni kita boleh jumpa lah. Macam ni dalam jadual berkala kita boleh jumpa unsur beryllium. Dia ada nombor besar, dia ada nombor kecil. So, kalau kita susun balik perwakilan untuk perwakilan yang kita belajar, kita akan mulakan dengan Be. Nombor kecil kita kena letak sini 4. Nombor besar letak atas. So, nombor nukleonnya ialah 9. Nombor protonnya ialah 4. Sama jugalah. Kalau kita ada karbon, perwakilan yang sepatutnya ialah karbon. Nombor besar 12. Nombor kecil 6. So, daripada sini, kita mesti boleh mengenal pasti semua zarah seatom dan boleh melukis rajah susunan elektron. Dan untuk tugasan pada minggu ini adalah berdasarkan maklumat dalam jadual berkala unsur, cikgu nak awak lukis dan tuliskan susunan elektron bagi atom sesuatu unsur bermula dari yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20 dan kenal pasti elektron valent. Maknanya jadual berkala ni dia ada unsur nombor 1. Lepas tu dia ada unsur nombor 2,
sampailah ada 3, sampailah kalsium 20. Cikgu nak awak tuliskan unsur-unsur ini dalam bentuk perwakilan yang kita belajar. Sebagai contoh, kalau kita ada tadi tu, kita ada lithium. Awak tuliskan dalam bentuk perwakilan lithium. Ini nombor 1, lithium. Lithium, dia ada nombor kecil dia. Nombor kecilnya adalah 3. Nombor besarnya adalah 7. Buat perwakilan macam ni. Lepas tu, kenal pasti nombor proton. Kenal pasti nombor nukleon. Seterusnya, bilangan proton, bilangan elektron, tulis susunan elektron, dan lukiskan rajah susunan elektron. Ada nukleus, 2, 1, dan kenal pasti elektron valent. So, elektron valent ada S sama dengan 1. Buat dalam buku latihan, bermula daripada nombor proton 1, maknanya awak akan mula dengan hidrogen, diikuti dengan helium dari kiri ke kanan, lithium, beryllium, sampailah kalsium. Ini sebagai tugasan PDPR awak. Sekian, terima kasih.